Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audionya jelas, jadi bantulah dengan message untuk memaklumkan kepada saya. Dan ini adalah penting untuk saya membuat penambahbaikan. Jadi hari ini tajuk dia menarik, iaitu sudah ada tanda-tanda keretakan dalam PHBN. Dan rasa tidak puas hati yang meluas dalam DAP dan PKR terhadap Zahid dan UMNO. Okey. Jadi perkahwinan PH dengan BN, atau kita nak panggil pertunangan ke, atau kita nak panggil skandal ke, okey, tidak akan bertahan, itu saya kira semua orang tahu. Tetapi sekarang sudah ada rasa tidak puas hati terhadap Zahid dan UMNO, dan sebenarnya kita boleh lihat tanda-tanda bahawa kepimpinan kerajaan, iaitu Anwar dan sebagainya, sebenarnya ada tekanan daripada UMNO, dan ini sedang dipersoalkan oleh ramai di kalangan DAP, PKR dan juga mereka yang berkait ataupun mesra dengan PH. Pertama sekali, apabila Zahid cuba buat keputusan yang bertentangan dengan apa yang diumumkan oleh Anwar, di situ pun sudah ada rasa tidak puas hati. Apabila Anwar kata tidak akan berlaku lantikan politik, dan semua lantikan politik ditamatkan, tiba-tiba Zahid mengumumkan Ahmad Jazlan jadi pengerusi Felkra semula. Dan Anwar terpaksa menidakkan langkah itu kerana mendapat tentangan dari dalam. Kemudian dalam hal pelantikan mendiang Ramesh Rao, mendapat tentangan. Kemudian berlaku konspirasi menumbangkan kerajaan negeri Sabah oleh orang kuat Zahid. Ini telah memberikan impak negatif kepada kerajaan pimpinan Anwar, kerana ada percubaan oleh pihak dalam UMNO untuk menguasai jentera pentadbiran negeri dengan menjadikan Bong Mokhtar sebagai Ketua Menteri Sabah, kerana mereka jangkakan 4 ahli parlimen dari Bersatu yang lompat parti akan terpaksa gugurkan kerusi Dewan Negara Rakyat. Jadi sekiranya berlaku pilihan raya kecil, sesiapa yang menguasai jentera pentadbiran negeri, saya kira akan mempunyai peluang yang lebih bagus untuk menang kerusi-kerusi berkenaan. Atau itulah yang difikirkan oleh pihak yang melancarkan komplot untuk cuba menjatuhkan kerajaan Sabah. Jadi ini pun telah menimbulkan kegusaran di kalangan pemimpin-pemimpin PH, menyebabkan Anwar terpaksa menyokong Haji G untuk mengekalkan kerajaan Sabah. Jadi rancangan tidak berjaya. Okey. Kemudian pula, kini di dalam UMNO berlaku Perhimpunan Agung. Jadi menurut Perlembagaan UMNO, apa-apa keputusan Perhimpunan Agung adalah muktamad dan teratas. MKT pun tidak boleh atasi keputusan Perhimpunan Agung. Kalau nak ubah keputusan Perhimpunan Agung, kena tunggu Perhimpunan Agung seterusnya. Jadi di dalam Perhimpunan Agung, satu usul telah diluluskan agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dicabar. Tetapi sebenarnya ini tidak menepati Perlembagaan UMNO, di mana tidak ada halangan dan tidak melanggar Perlembagaan Parti sekiranya mana-mana ahli menawarkan diri untuk menjadi calon Presiden dan Timbalan Presiden. Maka oleh kerana ianya bertentangan dengan Perlembagaan UMNO, maka ketetapan yang dibuat dalam Perhimpunan Agung bukan hanya tidak sah, bukan hanya tidak berperlembagaan, ianya kini bukan lagi satu keputusan dasar tetapi hanya sekadar cadangan. Kerana mana-mana ahli yang menawarkan diri sebagai calon Presiden dan Timbalan Presiden pada pemilihan UMNO tidak boleh diambil tindakan, sekalipun sudah ada keputusan pada PAU yang baru berlalu. Tetapi apa pun, perkara ini kini menyebabkan rasa tidak puas hati di kalangan banyak ketua bahagian.
Dan bahagian Alostar sudah mengumumkan akan mencabar keputusan ini dan merujuk kepada ROS dan memfailkan satu bantahan rasmi. Dan saya difahamkan banyak lagi bahagian yang akan turut serta. Jadi, apa pun, sekali dah failkan bantahan kepada ROS, maka ROS perlu putuskan sama ada usul itu berperlembagaan atau tidak. Jadi, di sini, jika ROS putuskan bahawa usul itu berperlembagaan, kita nampak jelas ROS sudah menyimpang daripada landasan kebenaran dan memihak Zahid kerana Zahid adalah TPM. Sebab memang cukup jelas ianya tidak berperlembagaan. Okey. Tetapi apa pun, lazimnya berdasarkan pemerhatian saya, ROS lebih memihak kepada orang yang memiliki kuasa. Jadi sekiranya ROS mendapati ianya berperlembagaan, maka mungkin Zahid berjaya mengelak pemilihan di jawatan dia dicabar. Ini telah memberi tekanan tambahan kepada Anwar. Kerana sekarang bukan hanya timbul soal, adakah Anwar akan membantu Zahid kerana ROS mungkin dengan mempengaruhi ROS ke atau mempengaruhi Menteri Dalam Negeri ke dan sebagainya. Ianya turut menekan Anwar kerana sekiranya ROS membuat keputusan bahawa usul itu sah, maka memang nampak jelas dari sudut perundangan ROS sudah menyimpang. Okey, dan berlaku tidak adil. Jadi semua ini memberi tekanan. Tahap populariti kerajaan kini berada dalam tahap yang amat rendah. Kalau pilihan raya negeri diadakan, sudah ada maklumat risikan 4 negeri akan kalah, 2 negeri lagi 50-50. Ya. Jadi orang sekarang dalam PH, khususnya PKR dan DAP, secara terbuka menyuarakan bahawa Zahid perlu diundurkan dan kerjasama PH BN tidak akan berjaya. Dan apa yang memarahkan lagi pihak-pihak tertentu dalam PH, khususnya DAP, adalah siasatan yang dilakukan atau diteruskan terhadap buku Tommy Thomas, dan mereka tertanya-tanya adakah ini atas arahan UMNO. Jadi banyak perkara yang dilakukan oleh PH menimbulkan persoalan adakah PH sebenarnya di bawah bayang UMNO dan yang sebenar-benarnya berkuasa adalah UMNO. So itulah perkembangan terkini. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.